Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang hormati para alim ulama, Ustaz Fakorazi Abdul Rahman, sahabat-sahabat sekitar Kumpul dan sekitar kawasan Belkasa. Jadi, pertamanya saya mohon maaf kerana mungkin perancangannya Ustaz atau Dr. Fadil yang pengurusi majlis, mungkin dia ada hal lain, anak-anaknya. Jadi Ustaz Fakorazi minta saya gantikan. Jadi saya sebenarnya tak ada bersedia untuk mengurusi majlis. Sebenarnya nak dengar majlis dan nak memahami apa yang kita akan bincangkan bersama-sama. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan taufik dan hidayah Allah Ta'ala dapat kita berkumpul di markas Lubuk Merbau ini untuk sama-sama kita muzakarah ilmiah. Muzakarah ilmiah bersama Ustaz Fakorazi Abdul Rahman, Mudir Darul Hadis Al-Marabawi. Yang mana muzakarah ilmiah ini kita akan dimulakan dengan penerangan daripada Al-Fadhil Ustaz Fakorazi dan soal jawab ilmu berkaitan apa yang diterangkan oleh Ustaz Fakorazi. Dan kita harap penerangan dan perbincangan ini dijalankan secara dua hala. Secara dua hala, Ustaz akan terang, dan jika ada sebarang kekeliruan, ketidakfahaman, ketidakpuasan hati, sahabat-sahabat kita kemukakan pada sesi soal jawab kita nanti selepas setiap tajuk dibentangkan. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Fakorazi Abdul Rahman untuk mengambil tempat untuk rasanya terus kita mulakan majlis kita pada malam ini. Dipersilakan. Sebelum Ustaz Fakorazi memulakan majlis, saya akan bacakanlah sedikit penerangan dan soal jawab ilmu berkaitan. Yang pertamanya, kita akan bincangkan tentang najis mughalazah, yang babi dibasuh sekali. Kenapa ataupun daripada mana hujah najis babi ini dibasuh sekali. Yang kedua, hadas besar boleh berada dalam masjid. Yang ketiga, hukum orang kafir makan daging korban. Yang keempat, hukum najis binatang yang boleh dimakan. Kelima, hukum air qolah dan permasalahannya. Keenam, jamak qasar dan permasalahannya. Ketujuh, kunut dan permasalahannya. 8, aurat harufah dan mughalazah. Dan yang ke-9, hukum berkaitan wakaf. Jadi untuk tidak membuang masa, saya mempersilakan dengan hormat Ustaz Fakorazi untuk meneruskan majlis muzakarah ilmiah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. الفاتحة. Yang dihormati lagi dikasihi sahabat saya Masri selaku pengurusi majlis pada malam ini.
seterusnya kepada hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama marilah sama-sama kita melahirkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan hikmah dan kurnianya pada malam ini telah dikurniakan kekuatan kepada kita semua untuk sama-sama kita menghadiri majlis ilmu, untuk sama-sama kita bermuzakarah. Kerana apa isu yang kita akan bangkit, kita akan sebutkan pada malam ini, iaitu isu yang berkaitan dengan masalah hukum hakam yang ada di dalam agama kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala ajar kita bila berlaku kemuskilan, perbezaan pendapat ataupun pandangan, Allah Taala kata, fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, sekiranya kamu mempunyai perbezaan pendapat, berselisih pendapat, pandangan antara satu sama lain, Allah Subhanahu wa taala kata, hendaklah kamu kembali kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, yang keduanya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, yang demikian itu sebaik-baik keputusan. Untuk makluman hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab apa perkara ini perlu dibentangkan, dijelaskan dan juga diselesaikan? Kerana lebih kurang selama 13 tahun saya mengajar kawasan Gunung Bogor ni, adalah isu-isu yang dikatakan orang keliru. Di antaranya tajuk-tajuk yang ditengahkan tadi, orang tak boleh dengar. Jadi elok juga saya bentangkan. Kalau dulu saya tak sebut, 13 tahun dulu, sampai sekarang pun tuan-tuan tak boleh dengar. Ada pendapat, pandangan kata babi basuh sekali. Di dalam kita nak menyampaikan agama Islam, hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa taala, kita orang Islam, Allah Taala ajar dalam Quran, di dalam surah Al-Ahzab, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, agama Allah Ta'ala ini, dia tak boleh takut melainkan kepada Allah. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW lebih pelik, lebih ganjil daripada apa yang saya sebut di dalam kuliah saya. Walaupun peringkat pertamanya orang tak boleh terima, benda yang paling pelik, paling ajaib, Nabi SAW menceritakan kepada orang ramai dia naik ke langit di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Masa tu MH370 tak ada lagi tuan-tuan, helikopter kapal terbang tak ada lagi. Tetapi bila Nabi SAW dijemput oleh Allah Ta'ala naik ke langit, dia tak peduli orang nak terima tak nak terima, nak percaya tak nak percaya, nak pakai tak nak pakai, dia cerita. Walaupun peringkat permulaannya orang tak percaya, tak terima, akhir lama kelamaan diberi penerangan, diberi penjelasan, dihuraikan, diterang. Akhirnya orang boleh percaya, orang boleh terima. Kalau Nabi dia naik ke langit, dia tak cerita pada zaman dulu sebelum dia wafat. Saya rasa tuan-tuan pun tak pakai kata Nabi naik ke langit, sebab Nabi tak pernah cerita. Betul tak tuan-tuan? Benda tu lebih pelik daripada najis babi basuh sekali. Naik ke langit, kalau saya cerita tuan-tuan, saya naik ke langit semalam, tuan-tuan tak ada terima, kerana lebih pelik.
Dan kita tengok dalam Al-Quran juga, mukadimah ni kena panjang sikit. Sebab saya sebut benda-benda ini bukan contohnya masalah babi basuh sekali. Saya cerita dulu pendapat pertama basuh 7 kali, dari dia sekian. Pendapat yang kedua basuh sekali, 2 basuh sekali. Pendapat pertama 7 kali, pendapat yang kedua basuh sekali, dari sekian. Bila secara kebetulan saya mengajar hadis. Bila saya mengajar hadis, saya belajar di Pakistan habis 10 tahun hadis ini. Bila kita sistem pengajian hadis, dia kena baca satu hadis yang berkaitan dengan hukum, display dia kena cerita semua mazhab. Dia tak boleh cerita satu mazhab. Cuma yang jadi keliru dia, orang yang dengar itu, dia tak belajar sendiri dengan saya. Dia tak belajar. Dia dengar ujung-ujung telinga, dia buat laporan kepada mana-mana ustaz. Ustaz tu orang lebih kan. Babi pun basuh 7 kali, takkanlah anjing pun basuh 7 kali, takkanlah babi ni basuh sekali. Di sini saya nak terangkan di mana dalil yang saya ambil, benda-benda yang dibangkitkan tadi. Tuan-tuan, pada malam ni tuan-tuan jangan silap faham, saya datang ke sini bukan nak jual kitab. Saya cerita dalil dalam kitab, bukan nak jual kitab. Kita tuan kata dulu ada orang nak jual kismir, jual janggut Nabi, semua tak kurang di mana ni nak jual kitab. Saya tak jual. Malam ni bukan malam jual kitab, malam kita nak terang isi yang ada dalam kitab. Tuan-tuan tak pakai dekat saya tak ada masalah. Pendapat saya bukan Quran, bukan hadis. Tapi kalau sekiranya apa yang saya sampaikan ini betul dengan Quran hadis, tuan-tuan jangan terima. Bukan semestinya terima, maknanya tak menganggap itu satu kesalahan. Yang keduanya, kena hormatlah dalil-dalil ulama bukakan ini. Tak hormat saya tak apa, pandangan saya tak ada masalah. Saya pun macam tuan-tuan juga. Tetapi dalil-dalil yang ulama buka dalam kitab terlalu banyak ni. Saya rasa malam ni lebih kurang 30 kitab lebih saya bawa. Sebenarnya ada banyak lagi. Kalau saya bawa semua, mungkin seminggu tak selesai, tak habis saya nak baca. Ini pun mungkin sampai rapat ke subuh saja. Sebab sesi saya jawab kita akan buka. Saya akan buka tuan-tuan berdebat. Ini saya terbuka suatu jalan tuan-tuan. Macam saya belajar di Pakistan dulu, memang kami buka debat. Mana-mana ustaz pun berdebat. Bukan kelahi debat ni. Debat ni bermuzakarah, berbincang. Sikit mungkin ada di kalangan tuan-tuan ada dalil yang lebih kuat. Tuan-tuan, saya bawa 30 lebih, hampir 40. Mungkin tuan-tuan di belakang sana ada bawa 50 kitab. Kita Arab dan semua mazhab kita ahli ke, kita bermuzakarah, kita bincang. Kita tengok pendapat yang lebih tepat, yang lebih kuat. Di sudut salah tak salah ni, tak salah lah. Tuan-tuan pegang pendapat tuan-tuan pun tak salah, saya pegang pendapat saya pun tak salah. Cuma kita nak ambil, sebab di bawah ini dia kata tahqiq. Tahqiq ini untuk memastikan masalah tu yang mana lebih tepat, lebih kuat berdasarkan kepada Quran dan hadis. Jadi kalau tuan-tuan nak hujah balik saya, jangan main akal. Yang pertamanya jangan sebut akal. Yang keduanya tok guru saya kata macam tu, ustaz saya kata macam tu. Yang tu tak boleh. Sebab saya pun ada tok guru, saya pun ada ustaz. Jadi kita sebut Quran, hadis dan juga kitab. Ustaz cakap tu salah, kitab macam ni sebut. Dan yang kedua, yang ketiga saya nak sebut, orang kata benda ni tak penting lagi. Orang masa cerita benda-benda ni, orang jadi keliru. Saya dah sebut benda yang dalam agama, asalkan dia ada dalil dalam Quran, keliru tak keliru itu masalah orang tu. Kita wajib menyampaikan agama. Kalau kita tak sebut sekarang ini, sampai bila orang nak faham? Kalau tuan-tuan kata saya tak sesuai lagi menceritakan masalah benda-benda forok ini di dalam masyarakat sebab orang keliru, tunggu orang faham dulu, tunggu orang clear dulu, baru boleh kita jelas. Maknanya isu hudud tidak rasional kita ketengahkan sekarang. Hudud tak sesuai lagi kita buat. Malam ini juga selain kita nak bermuzakarah ilmu, saya nak ajak tuan-tuan berfikir. Kalau tidak sesuai, saya rasa isu hudud tidak boleh dibangkitkan sekarang. Sebab DAP tentang pelaksanaan undang-undang hudud, gerakan tentang, MCA tentang. Tapi saya sebut isu-isu Najib Mu'alazah, hadas besar boleh duduk dalam masjid, DAP tak pernah marah kepada saya. Gerakan tak pernah tegur saya. Kenapa ustaz kamu mengajar orang keliru? Tak pernah. Hudud orang lawan. Kenapa di dalam keadaan banyak parti lawan undang-undang hudud, nak buat juga undang-undang hudud? Sebab apa? Sebab apa kita nak buat sangat undang-undang hudud ni? Sedangkan orang keliru boleh kalah dalam pilihan raya, boleh pening orang. Nak ceritanya hudud undang-undang Allah.
yang ada dalam Quran. Peringkat pertama dia tak apalah orang keliru, kita terang menjadi kewajipan penceramah ustaz tu. Ini kewajipan dia terang. Orang tak faham terang lagi. Orang tak faham terang lagi sampai dia jelas. Kewajipan orang yang belajar pun dia pening, dia kena tanya balik ustaz tu. Ustaz, kamu ambil dalil mana? Kamu cakap ni aku pening, aku tak boleh masuk, aku naik darah tinggi bila dengar cerita-cerita macam ni. Ini tak, dia tak dengar pun, dia tak ngaji pun dengan saya. Di ujung-ujung telinga dia dengar, dia report ustaz. Ustaz tu pula goreng kan. Cuma saya nak suruh, saya sedih sikit malam ni, orang yang petikai itu tak datang. Saya harap dia bawa kitab 4 kali ganda saya. Besok akan timbul pula ke belakang. Sepatutnya ada di sebelah saya, ataupun dalam ni kita bermuzakarah, bukan lain. Jadi kalau tak datang malam ni, besok ngongek-ngongek ke belakang, jadi tak selesai masalah. Yang kedua, yang keempat apa? Selama 13 tahun saya mengajar, dia tak ada orang keliru pun. Dia seorang je keliru, seorang dua keliru. Kalau tidak, lama dah saya tak dimengajar. Lagi orang kata saya wahabi, lagi orang kata tak betul sesat, lagi ramai orang nak ngaji. Jadi masalah dia sendiri yang bermasalah, bukan orang lain. Semua dia kata orang keliru, orang pening. Jadi kita tak boleh cerita Nabi naik ke langit orang pening, tak boleh cerita masalah undang-undang hudud orang pening. Tetapi kita cerita juga kerana hukum Allah. Jadi saya nak ulangi sekali lagi sebab apa perkara ini timbul. Saya mengajar hadis, terpaksa saya sebut walaupun pendapat itu berbeza dengan pegangan orang-orang awam, berbeza dengan pegangan biasa, oleh kerana dia ada di dalam kitab, menjadi tanggungjawab kepada kita untuk kita memberi penerangan. Sebelum saya nak baca satu persatu permasalahan yang termaktub dalam poster ini, saya minta air sikit lah. Minta masuk apa sini depan ni? Apa-apa? Ibu orang ramai yang masuk. Apa? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita masuk, kita bahas satu persatu. Sebagaimana yang disebutkan tadi, setiap perkara yang berkaitan dengan hukum hakam ini, halal ke haram, boleh tak boleh, wajib ke tak wajib ke, kita kena ada dalil. Umpamanya kita nak sembahyang, sebab apa kita sembahyang? Sebab Quran kata aqimus solat. Sebab apa kita berpuasa? Kutiba alaikumus syiyam. Sebab apa kita menunaikan zakat? Wa atuz zakah. Begitu juga, sebab apa kita kata babi itu haram dimakan? Sesuatu perkara sebagaimana yang disebutkan tadi yang berkaitan dengan hukum halal haram, boleh tak boleh, dia kena ada sandaran ataupun disebut sebagai dalil. Umpamanya babi kita kata haram, sebab apa haram? Adakah kerana kita tak lalu makan kita kata haram? Tak, kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hurriman alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan kepada kamu makan bangkai, darah babi dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Maknanya babi kita kata haram, sabit dalil di dalam Al-Quran. Kita kata mengumpat itu haram, berdosa, kerana dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah kamu suka makan daging saudara kamu, saudara se-Islam yang telah mati? Fakarihtumuh, maknanya kamu tak suka makan daging saudara kamu. Kalau tak suka, jangan mengumpat. Jadi secara kesimpulan, semua perkara yang berkaitan dengan masalah hukum hakam, dia kena ada dalil.
Berhubung dengan masalah anjing, jilatan anjing ataupun najis anjing disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Bila anjing menjilat pinggan mangkuk kamu, hendaklah dibasuh 7 kali, sekali dengan air tanah. Maknanya basuh anjing itu 7 kali secara jelas ada di dalam hadis. Okey, berhubung dengan jilatan babi ni, ada tak dalil daripada hadis Nabi suruh basuh 7 kali? Dalam kitab ada, tuan-tuan nak buka mata Badrin, Kifayatul Mustadi, Sarifil Rambut tadi memang ada lah. Di dalam Quran dan juga dalam hadis ada sebut dah basuh berapa kali. Oleh kerana itu hadirin sekalian, ulama berbeza pendapat di dalam masalah ini. Di dalam kitab Al-Bayan, syarah kepada Muhazzab. Al-Bayan, syarah kepada Muhazzab. Jilid yang pertama, muka surat 436, Mas'alatun fil hukm al-khinzir. Hukum al-khinzir hukum al-kalbi fi jami'i ma zakarnahu min al-ghasli. Hukum babi sebagaimana hukum anjing pada semua perkara yang kami jelaskan daripada basuh. Pendapat pertama, di dalam mazhab kita Syafi'i, babi sama dengan anjing. Babi sama dengan anjing kena basuh 7 kali. Kalau tuan-tuan pegang pendapat yang pertama ini pun betul, tidak salah, sebab ada dalam kitab. Kerana apa? Babi dikiaskan dengan anjing. Ulama-ulama Syafi'i menyebut, kalau sekiranya babi itu dia tidak kotor daripada anjing pun, sekurang-kurangnya setaraf dengan anjing di sudut kekotorannya. Sekurang-kurangnya dia sama dengan anjing. Pendapat pertama kata, maka anjing sama dengan babi. Anjing basuh 7 kali, babi pun basuh 7 kali. Tengok saya terangkan. Saya tak terus sebut pendapat basuh 1 kali. Saya cerita pendapat pertama macam ni, sebab dalil disebut begitu. Okey. Wa qala Abu Abbas Ibnu Al-Qas fil Miftah. Ibnu Abbas sebut di dalam Miftah, qaul Syafi'i fil Qadim, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Qadim Imam Syafi'i. Pendapat Qadim ini maknanya sebelum dia pergi ke Mesir, dia telah mengeluarkan istimbat hukum babi itu. Dia kata yughsalu minhu marratan wahidatan. Babi itu qaul Qadim bagi Imam Syafi'i basuh sekali. Ini bukan pendapat Ustaz Fakhrul Razi, pendapat Imam Syafi'i. Dia kata basuh sekali. Maknanya dalam kitab ini sebut ada 2 pendapat bab babi ini. Pertamanya basuh 7 kali kias dengan anjing, yang keduanya basuh sekali. Lalu di bawah itu disebut wa'lam anna rajiha min haitsu dalil. Ketahuilah olehmu pendapat yang rajih. Yang rajih ini maknanya pendapat yang paling kuat, min haitsu dalil annahu yakfi waslatan wahidatan bila turabin. Padanlah, dia kata babi itu dibasuh sekali tanpa air tanah. Wa bihi qala aksarul ulama'i. Ini pendapat kebanyakan ulama. Antara basuh 7 kali dengan basuh sekali babi ini, ulama kata basuh sekali lebih kuat di sudut dalil. Tengok, bukan Fakhrul Razi sebut dalam Al-Bayan, satu kitab. Tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan tangguh sekejap dulu, simpan dulu. Saya nak baca semua kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah jilatan babi. Yang kedua, dalam syarah Sahih Muslim juga, tetapi kitab ni kitab baru, Kawkabul Wahaj. Ini pengarang ni baru. Dia ada 30 jilid lebih. Dia ada sebut masalah yang sama.
Wa amma al-khinziru fa hukmuhu hukmul kalbi fi hazihi kullihi li'annahu aswa'u halan minhu. Adapun babi hukumnya seperti anjing dalam semua perkara kerana dia lebih jijik daripada anjing. Wa hadza mazhabuna. Ini pendapat mazhab kami, pengarang kitab ini kata, iaitu mazhab Syafi'i. Wa dhahaba aktsaru ulama'i, telah berpendapat oleh kebanyakan ulama ila anna al-khinzira la yaftaqiru ila waslihi sab'an. Pendapat kebanyakan ulama dia kata babi tidak berhajat kepada basuh 7 kali. Bila tidak berhajat kepada basuh 7 kali, berapa kali kena basuh? Sekali sahaja. Wa huwa qaulu Syafi'i wa huwa qawiyyun fi dalil. Ini adalah merupakan pendapat Imam Syafi'i. Kita ni mazhab. Kita ni siapa yang mengasaskan mazhab Syafi'i? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata basuh sekali. Di dalam Majmu' Imam Nawawi jilid yang kedua, muka surat 538. Muka surat 538. Dia kata wa'alam anna rajiha min haitsu dalil annahu yakfi ghuslatan wahidatan bila turabin. Ketahuilah olehmu, Imam Nawawi ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita. Imam Nawawi, Imam Mawardi, bukan kodi-kodi punya imam. Dia ulama besar dalam mazhab Syafi'i, 20 jilid lebih, 24 jilid. Majmu' yang dia karang, muka surat ini apa dia, jilid yang kedua, muka surat 538. Dia kata wa'lam anna rajiha min haitsu dalil annahu yakfi ghuslatan wahidatan bila turabin. Ketahuilah olehmu bahawa di sudut dalilnya, rajih di sudut dalil, rajih itu apa dia? Pendapat yang kuat di sudut dalil bahawa basuh sekali tanpa perlu dengan air tanah. Wa bihi qala aksarul ulama'i. Dengan pendapat inilah telah berkata oleh kebanyakan ulama, qalu binajasatil khinzir. Mereka kata najis memang najis. Najis, dia khinzir ini najis tapi kena basuh sekali sahaja. Wa hadha huwal mukhtar. Pendapat itu pendapat yang pendapat yang terpilih. Tadi disebut paling kuat, yang keduanya terpilih. Dan 3 kitab. Yang keempat, Baharul Mazi. Orang luput tak baca Qoman Spana. Orang luput ni kan bukan orang tegur orang ni. Orang luput kan. Baharul Mazi jilid 1-2, masalah najis, buka surat 132. Buka surat 132. Masalah tu najis babi dan hukumnya. Kata Syafi'i di dalam Al-Um, maka telah kami kata pada anjing itu dengan barang yang menyuruh dia oleh Rasulullah SAW. Imam Syafi'i kata kalau bak anjing sebagaimana yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um, maknanya basuh 7 kali. Dan adalah babi itu, jika tiada ia lebih jahat daripada hal anjing, tiadalah pula ia lebih baik daripadanya. Pendapat pertama tadi, kalau babi tak lebih jahat ni, tak lebih kotor daripada anjing, dia tak akan jadi lebih suci daripada anjing. Sebab itu pendapat pertama kena basuh 7 kali. Maka kami katakan dengan babi itu najis seperti anjing, kias atasnya. Kan saya cerita 2 pendapat. Pendapat pertama kias dengan anjing. Kata Nawawi, adapun babi maka hukumnya sebagai hukum anjing segenap perkara. Inilah mazhab kita. Dia satu mazhab, satu pendapat Imam Syafi'i. Kadang-kadang pendapat Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i setuju semua. Ada juga pendapat Imam Syafi'i berbeza dengan mazhabnya. Nanti beberapa bab kita akan sebut nanti. Di antaranya 4 ini. Dan berjalan kebanyakan ulama kepada bahawasanya babi itu tiada berhajat kepada basuh 7 kali.
tengok Imam Syafi'i punya pegangan. Babi tidak berhajat kepada basuh 7 kali. Dan ialah satu qaul bagi Syafi'i, satu pendapat daripada pendapat Imam Syafi'i sendiri. Di dalam masalah ini Imam Syafi'i sendiri ada 2 pendapat. Yang pertama, pendapat pertama kias dengan anjing. Pendapat yang kedua basuh sekali. Dan ialah yang kuat pada dalil. Basuh sekali itu Tuan Syekh Idris Marbawi kata kuat di sudut dalil. Bukan Ustaz Gordi kata. Saya pun duk kaji lah masalah ini. Kenapa dalil-dalil cukup banyak, berpuluh-puluh kitab kata basuh sekali itu lebih kuat. Saya duk kaji kenapa ulama ni ambil dalil mana ni. Kaji punya kaji, baca punya baca, jumpa lah. Di dalam Mustadrak Hakim bab babi, Mustadrak Hakim di dalam babi. Mustadrak ini maknanya dia letakkan hadis-hadis di sini mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Jilid yang pertama Haddatsana, muka surat 241. Haddatsana Muhammad bin Salih ibn Hanif, haddatsana Yahya bin Muhammad bin Yahya, haddatsana Abu Rabi' qala haddatsana Hamad bin Zaid, haddatsana Ayyub an Abi Qirabah an Abi Sa'labah al-Khusani أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أهل الكتاب يشربون الخمور ويأكلون الخنازير فما ترى في آنيتهم وقدورهم قال دعوها وما وجدتم عنها بدا فإذا لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء أو قال انضعوها بالماء ثم قال اطبخوا فيها وكلوا. Imam Hakim menyebut dengan sanadnya, dia kata daripada Abi Sa'labah al-Khusani datang kepada Nabi. Dia datang kepada Nabi SAW dan dia kata, wahai Rasulullah, kami berjiran duduk di negeri Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi ini mereka minum arak dan makan babi. Bagaimana pandangan kamu wahai Rasulullah berhubung dengan periuk-periuk mereka? Kami nak guna boleh tak boleh? Mereka berjiran dengan ahli kitab ni nak pinjam periuk mereka, periuk ahli kitab yang dimasak babi. Rasulullah kata kalau ada periuk lain, ambil periuk lain. Kalau tak ada, kamu basuh. Lepas tu kamu masak dalam periuk tu. Rasulullah tak cerita basuh berapa kali. Babi dia cerita basuh, anjing cerita basuh 7 kali. Masalah babi, Rasulullah tak cerita basuh berapa kali. Okey. Dia nak, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, nak kemukakan dalil boleh tak boleh, najis tak najis ni kena ada dalil daripada Quran, daripada hadis. Kalau pendapat ulama boleh kita bincang lagi, boleh dipetikai lagi, sebab pendapat ulama tidak setara dengan Quran dan hadis. Lalu kita tengok pula Abu Daud, jilid yang ketiga, bab menggunakan pinggan mangkuk orang kafir. Hadis yang ke 3839 daripada Sa'labah al-Khusani juga, dia sebut inna nujabiru ahlal kitab wa hum yatbuquna fi qudurihim al-khinzira wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamra faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in wajadtum ghayraha fakulu fiha washrabu wa in lam tajidu ghayraha farhatuha bil ma' wa kulu washrabu. Jadi seorang sahabat ini dia tanya, kami berjiran dengan ahli kitab, mereka masak babi dalam periuk, minum arak dituang di dalam gelas-gelas mereka, boleh tak kami nak pinjam periuk mereka buat masak? Rasulullah kata boleh. Kalau ada periuk lain, gunalah periuk lain. Kalau tak ada, kamu boleh guna, tapi basuh dulu. Rasulullah kata basuh dulu. Dia tak cerita berapa kali. Lalu saya tengok hadis cukup banyak, syarahan-syarahan ulama, di antaranya Bazlul Majhul. Di dalam Bazlul Majhul pun disebut, kita tengok dia kata, فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِسْتِعْمَالِهَا إِلَّا بَعْدَ الْغَسْلِ وَالتَّنْظِيفِ. Boleh guna kuali ke periuk ke yang digunakan oleh orang kafir masak babi tadi setelah dibasuh. Dalam huraian ulama pun dia tak suruh basuh 7 kali. Lalu di dalam Talkhisul Khabir
8. Nah, dah 8 kitab lah. Satu bab dah 8 kitab. Kita baca dalam Talkhisul Khabir Ibnul Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'i juga, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kita tengok ulasan ni. Dia kata, dia baca hadis tadi. Lalu dia kata fa'amara bi ghasliha wa lam yuqayyad bil adad. Nabi suruh basuh, Nabi tak cerita berapa kali, 7 kali. Nabi tak kaitkan dengan 7 kali. Oleh kerana itu, dia petik pendapat Imam Nawawi, waqtar Nawawi an yughsala min wulu'ihi maratan. Oleh kerana itu, babi basuh sekali sahaja. Pendapat yang kuat. Dalam hadis suruh basuh sekali. Kalau di dalam masalah apa tadi, bab anjing suruh basuh 7 kali. Tiba-tiba saya dah terang beberapa kitab, banyak lagi berpuluh-puluh kitab. Kalau saya bawa semua kitab-kitab yang cerita jilatan babi ini kena basuh sekali, bab lain tak boleh bincang. Sebab tu saya bawa lebih kurang 10 je. Sedangkan 30 kitab dah saya baca. Hampir 50 kitab bab ni saja. Saya bawa sikit je sebab nak bincang bab lain lagi. Tiba-tiba setelah saya terangkan kepada tuan-tuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan daripada hadis Nabi dan pendapat para ulama, tuan-tuan nak pegang juga basuh 7 kali, silakan, tak ada salah. Tuan-tuan nak kata babi aku nak basuh kalau kena najis macam anjing juga sebab aku mengaji lama-lama macam tu, silakan. Bukan kata saya kata salah, saya tak kata salah. Cuma ketika saya mengajar, saya terpaksa kena terang dua-dua pendapat sebab kita kena amanah dengan ilmu. Walaupun kita pegang dengan sesuatu pendapat, ilmu kita tak boleh sorok. Sorok nanti Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumun la'inun. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang Allah Ta'ala terang dalam kitab, Allah Ta'ala laknat dia dan semua makhluk laknat. Saya tak nak Allah Ta'ala laknat sebab sorok ilmu. Atas dunia saya lepas, di akhirat saya tak lepas. Kalau saya cerita benda-benda yang kontroversi ni, tuan-tuan pening, berguling-guling pitah. Itu tuan-tuan punya pasal, bukan masalah saya. Saya kata babi ada pendapat basuh sekali, tuan-tuan pening naik tambah tinggi. Itu bukan urusan saya. Urusan saya menyampaikan. Nabi kan, dia balik daripada langit, dia jumpa Allah Ta'ala, dia cerita orang nak guling-guling atas padang pasir, nak mati ke, nak pitam, nak gauk ke, stroke ke. Sebab saya cerita, itu dia punya pasir. Dan kewajipan orang yang tak faham, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tak faham tu tuan boleh tanya saya, bincang. Benda ni tak boleh jadi kelahi saya rasa. Kalau kita dengan ikhlas, dengan jelas, dengan hati yang terbuka nak cari kebenaran, saya rasa tak akan jadi tumbuk, tak akan jadi kelahi, tak akan jadi bermasa muka. Sebab benda ni benda khilaf. Cuma orang tu kata saya bawa ajaran salah. Yang tu saya rasa terpanggil untuk bagi penjelasan. Okey, tak apa. Tuan-tuan adalah kitab 3 budi di belakang ni saya nampak. Tuan-tuan boleh hujah balik. Sebab kita bukan kelahi, kita betul-betul tak. Ustaz cakap ni salah. Boleh ke masalah? Okey, saya buka soalan sebelum masuk part lain. Sampai dengan saya ini membaca kitab Sahih Bukhari dan Muslim tentang babi memang tak ada penjelasan secara terperinci mengenai jumlah basuhan dari Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi itu sebagai tambahan. Sahabat kita ni tengok nak sesat tuan-tuan, daripada Indonesia datang mengaji dengan saya. Bukan orang Bogor, bukan orang sini.
Dia kata dia baca dalam Sahih Bukhari Muslim, tak ada cerita berapa bilangan basuh. Sebab dia gaji hadis. Di Indonesia pun dia dah belajar. Dia pun sanggup. Kalau dia tak ada kontra, tak perlu saya buat ulasan. Okey, ada soalan lain? Okey, kalau tak ada, saya masuk kepada bab yang kedua. Hadas besar boleh berada di dalam masjid. Orang hadas besar ni merangkumi orang haid, merangkumi orang yang berjunub, orang haid dan juga orang yang berjunub. Okey tuan-tuan, berhubung dengan orang yang apa dia? Haid dan berjunub. Di dalam kitab Masailul Jumhur yang pertama, Masailul Jumhur jilid yang pertama, mas'alatun jumhur ulama'i ala annahu yuhramu 'ala al-junubi al-maksu fil masjid sawa'un tawadda'a am lam yatawadda'. Pendapat kebanyakan ulama bahawa orang yang berjunub, dia kata diharamkan berada di dalam masjid, duduk di dalam masjid sama ada berwuduk ataupun tidak berwuduk. Sebab ada pendapat ulama kata orang yang besar kalau berwuduk boleh. Pendapat pertama kata berwuduk ke tak berwuduk ke, ada ismayang ke tak ada ismayang, haram duduk dalam masjid. Dia kata wa mimman ruwiya anhu hurmatul maksi fil masjid walau tawadda'a, wa mimman rawa anhu hurmatul maksi fil masjid walau tawadda'a. Di antara yang mengharamkan duduk di dalam masjid walaupun berwuduk, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, wa Sa'id bin Sayyad. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa Sa'id bin Sayyad, wal Hasan Basri, wa Sa'id bin Jubair, wa Amr bin Dinar, wa Malik, wa Abu Hanifah, wa ashabu, wa Thawri, wa Ishaq bin Rahawai, wa huwa mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, berwuduk ke tak berwuduk ke, tak boleh duduk di dalam masjid bagi orang yang haid dan juga orang yang berjunub. Wa qala Ahmad, pendapat Imam Ahmad kata yuhramul makthu 'ala al-junubi biduni wudu'in. Ahmad kata diharamkan menetap di dalam masjid dengan ketiadaan wuduk. Fa idza tawadda'a jaza lahul makthu. Imam Ahmad pula kata kalau ada air sembahyang boleh. Selama ni duduk dengar satu je, tak boleh. Pendapat yang kedua kata kalau ada ismayang boleh. Wa qala Muzanni wa Daud Zahiri wa Ibn Munzir. Wa qala Muzanni,
Muzani ni maknanya ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Muzani kata, dan juga Daud Zahiri, Ibnu Muzir dan juga Ibnu Munzir, yajuzu lil junubi al-maksu fil masjid mutlaqan. Harus secara mutlak orang yang berhadas besar duduk dalam masjid, bukan lalu. Lalu tu pendapat banyak ulama boleh terima. Dia lalu orang berjunub ataupun orang haid ni, dia masuk satu pintu, dia keluar pintu sana, itu boleh. Tetapi ini memang duduk betul-betul dalam masjid, dia kata harus. Maknanya benda ni khilaf lagi. Khilaf, pendapat pertama tadi tak boleh. Pendapat yang kedua, kena ada sembahyang terlebih dahulu. Di dalam kitab yang seterusnya, yaitu Bidayatul Mujtahid, jilid yang pertama. Al-mas'alatul ula, ikhtalafa al-ulama'u fi dukhul al-masjid lil-junub ala thalathatil aqwal. Dia kata masalah persisihan ulama berhubung dengan masuk dalam masjid atas 3 pendapat. Faqaumun mana'u dhalika bi-itlaqi wa huwa mazhabul Malik wa ashabihi. Pendapat pertama ditegah secara mutlak, iaitu pendapat Imam Malik dan sahabat-sahabatnya. Wa qaumun mana'u dhalika illa li'abirin fihi la muqima. Pendapat yang kedua kata lalu boleh, tetapi menetap dalam masjid tak boleh. Wa minhum asy-Syafi'i. Sebahagian daripada pendapat itu adalah Imam Syafi'i sendiri. Lalu tak apa, duduk tak boleh. Wa qaumun abahu dzalika lil jami'. Dan satu kaum mengharuskan orang yang junub dan juga haid duduk dalam masjid. Maknanya khilaf. Kita nak keras sangat satu-satu pendapat tak boleh. Benda ni benda khilaf. Dalil dia macam tadi juga banyak. Jadi kalau saya nak baca semua, tak sempat saya rasa. Saya cuba baca beberapa kitab sahaja. Yang ketiga, Fiqhut Taharah yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qardawi. Yang pendapat ulama-ulama yang lama-lama terlalu banyak. Saya ambil pendapat ulama baru sama. Dia kata, hal tadkhulul haidul al-masjidah. Adakah boleh masuk orang haid di dalam masjid? Ikhtalafa al-fuqaha'u fi jawaz dukhulil haidi al-masjidah li ghairi salatin. Dia kata telah berbeza pendapat ulama masuk dalam masjid bagi orang yang haid selain daripada sembahyang. Kalau masuk untuk sembahyang memang tak boleh. Kalau masuk sahaja, khilaf. Kalau untuk sembahyang, orang haid, orang yang hadas besar, semua sepakat para ulama kata tak boleh. Fa'aksaru yamna'unaha min dukhulil masjid. Kebanyakannya tidak membenarkan orang yang haid berada di dalam masjid. Kama yamna'ul junuba illa abiri sabilin. Sebagaimana mereka menegah orang yang berjunub melainkan dengan lalu sahaja. Maknanya kalau orang junub lalu sahaja boleh, orang yang haid pun sama. Wa katsiran mimma sa'alatni akhawatun muslimatun yuridna syuhuda ba'd al-muhadarat wa durus fil masajid. Besok Qardawi kata banyak orang perempuan tanya aku, dia nak terlibat dalam majlis ilmu dalam masjid. Orang tanya Yusuf Qardawi, ramai sangat orang tanya aku ni nak mengaji dalam masjid, orang perempuan. Boleh tak orang perempuan haid duduk dalam masjid? Fa kuntu aftihim bil mar'i. Yusuf Qardawi kata aku bagi fatwa kepada mereka tak boleh. Tak boleh orang perempuan haid duduk dalam masjid. Amalan biqauli jumhuril fuqara'i, kerana beramal dengan pendapat kebanyakan ulama-ulama fiqh. Wa lima hafiztuhu min qadimi min hadis. Sebagaimana yang aku hafal pendapat aku yang lama-lama. Sebagaimana yang aku belajar ilmu aku yang lama-lama tu, aku kata tak boleh. La uhillal masjidah li haidin wala junubin. Berdasarkan kepada hadis, tidak halal akan masjid bagi orang yang haid dan berjunub. Aku pegang hadku mengaji lama-lama tu, aku kata haram, tak boleh. Suqrawi kata fadayyatu alaihim min amri fihi sa'atan. Aku telah menyempitkan muslimat itu di dalam satu perkara yang benda itu ada keluasan. Yusuf Qardawi dah rasa tersilap dengan fatwa dia. Aku bagi pendapat
telah menyempitkan orang Islam Yusuf Qaradawi kata, sedangkan benda tu ada keluasan, ada kelonggaran. Hatta nazartu ila nususis sahihah as-subut, sehingga aku perhati dalil-dalil yang kuat dan tetap as-sahihah yang jelas adalah yang menunjukkan alhamdulillahi qad wajadtu fi hadzal nusus tawasi'atan wa taysyiran 'ala muslimin. Aku jumpa sebenarnya dalil yang lebih kuat bahawa harus orang perempuan haid dan orang yang berjunub berada dalam masjid. Setelah dia perhati, hadirin sekalian, Yusuf Qaradawi ni orang alim, tapi bukan aliran hadis. Dia baru jumpa. Kalau orang mengaji hadis, dia akan jumpa dalil lebih dulu daripada Yusuf Qaradawi. Kalau orang aliran hadis, dia akan jumpa dalam hadis Nabi. Sebab tidak ada satu hadis yang sahih, tidak ada satu hadis yang sahih daripada Rasulullah melarang orang haid dan berjunub duduk dalam masjid. Hadis sahih tak ada. Sahih tak ada. Tak kurang nanti kita baca hadis itu, kita tengok siapa perawi dia. Jadi Yusuf Qaradawi kata sebenarnya dalil-dalil yang kuat membenarkan orang perempuan haid dan dia junub berada dalam masjid. Lalu dia petik perkataan waqala Ibnu Hazm fi Muhalla, telah berkata Ibnu Hazm di dalam Muhalla, wa jaizu lil haidi wal nufasa'i an yadkhula al masjida wa kadzalika al junubu li'annahu lam ya'ti nahyun an syai'in min dzalik. Ibnu Hazm kata harus orang haid, orang nifas berada di dalam masjid, begitu juga junub, kerana tidak ada tegahan berhubung dengan perkara tersebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata innal mu'mina la yanjus. Ibnu Hazm ambil dari hadis ini, orang mukmin tidak najis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab At-Taharah. Orang Islam tidak najis. Daripada hadis ini Ibnu Hazm Al-Andalusi dikata orang perempuan haid dan juga orang yang berjunub boleh berada dalam masjid. Lalu Ibnu Hazm berhujah lagi, wa qad kana ahlus suffati yabituna fil masjid bihadri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahli sufah tidur dalam masjid. Ahli sufah itu lebih kurang 80 orang. Yahsabuhumul jahil wa aghniya min at-ta'affuf, ta'rifuhum bisimahum, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga. Sebahagian daripada ahli sufah Abu Hurairah. Ahli sufah ni pemuda-pemuda di zaman Nabi tidur dalam masjid berbulan-bulan, bertahun-tahun. Biasanya ulama kata kalau orang lelaki dia mimpi lah, mimpi keluar air mani, dia hadas besar. Rasulullah tak larang keluar, Rasulullah tak larang. Ini di antara dalil yang dihujahkan oleh ulama. Tiba-tiba tuan-tuan tak puas hati dengan dalil-dalil yang dikumpulkan oleh Yusuf Qaradawi ni, ataupun Ibnu Hazm Al-Andalusi di dalam Muhalla, tuan-tuan tak puas hati, tak boleh terima. Tak apa, apa dalil lah. Tak apa, tak ada masalah, tuan-tuan tak boleh terima. Tuan-tuan nak pegang kata pendapat yang kita tak boleh, silakan, tak ada masalah, tak perlu berbalah masalah ini. Tetapi di sudut ilmu, kita kena cerita ke semua pendapat. Begitu juga Ibnu Hazm, yang ini bukan Ibnu Hazm sajalah, ramai lagi ulama berdalilkan dengan hadis yang kita akan baca ini. Kama istadalla Ibnu Hazm ma rawahu Bukhari min hadis Aisyah ummul mu'minina anna walidatas sauda kanat li hayyin min al-arab fa'atiquha faja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslamat wa kana laha khiba'un fil masjid. Ini cerita panjang dalam Bukhari, dalam bab bab sembahyang ni, bab orang perempuan naumun mar'ati fil masjid, bab orang perempuan tidur dalam masjid. Seorang perempuan daripada kalangan satu kabilah Arab, cerita dia panjang dalam Bukhari, saya ringkaskan. Dia bertemu dengan Nabi, dia masuk Islam setelah dia dihina, dicaci oleh kaum dia, di dalam Sahih Bukhari. Lalu dia pergi ke Madinah, tak ada tempat tidur, Rasulullah ada tidur dalam masjid. Lama duduk dalam masjid. Jadi ulama-ulama kata orang perempuan ni biasanya dia datang haid lah duduk dalam masjid. Lalu Rasulullah tak larang, kamu ni ingat, kamu boleh tidur, tetapi kalau datang haid, kamu kena keluar. Rasulullah tak cakap macam tu. Lalu Yusuf Qaradawi kata, fiqh taharah kata, bagi aku nampak perkara ini suatu kelonggaran. Boleh.
dalam tafsir Al-Kabir kita tengok itu pendapat ulama-ulama fiqh, benda tu khilaf. Banyak juga ulama yang kata boleh. Kita tengok dalam tafsir pula tuan-tuan. Ulama-ulama tafsir kata apa? Tafsir Al-Kabir yang dikarang oleh Imam Fakhrul Razi. Bukan jalan awam Ustaz Razi. Ada nama kitab. Bukan saya Razi ni. Saya ni Ustaz kampung orang kata jaguar kampung. Bukan saya, dia orang lain. Cuma nama saja. Jangan tuan-tuan pergi kedai. Oi, dahsyat betul. Syekh ni kitab buat tafsir boleh-boleh. Itu bukan saya. Ini orang lain. Saya baca je kitab dia. Okey. Dia kata berdasarkan kepada ayat Quran, ayat 43 tuan-tuan, surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafurur rahima. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, jangan kamu menghampiri sembahyang. Ayat ni saya kena urai lambat sikit sebab dia melibatkan namu sorah, melibatkan bahasa Arab. La taqrabus salata, jangan kamu menghampiri sembahyang. La taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Wala taqrabu malal yatim, jangan kamu menghampiri harta anak yatim. Di sini dia kata la taqrabus salata, jangan kamu menghampiri sembahyang wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk. Sembahyang tak sah kalau mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu menyedari sesuatu yang kamu cakap. Maknanya kalau mabuk tak boleh sembahyang lagi. Setelah daripada mabuk baru boleh sembahyang. Mabuk tak sah sembahyang. Wala junuban, ataf. Wa ataf. Tidak juga orang yang berjunub menghampiri sembahyang. Okey, huraian yang pertama, tidaklah orang yang berjunub menunaikan sembahyang illa abiri sabilin, kecuali orang yang berada di dalam keadaan musafir hatta taghtasilu, kalau dia nak sembahyang juga hendaklah dia mandi. Ayat ni orang ambil dalil tuan-tuan, tak boleh duduk dalam masjid orang perempuan haid dan berjunub. Dia ada takdirnya, la taqrabus salata, la taqrabu mawadhi'as salah. Pendapat yang pertama kata jangan hampiri sembahyang orang yang mabuk dan juga orang yang berjunub. Pendapat yang kedua kata bukan menghampiri sembahyang, jangan menghampiri tempat sembahyang. Maknanya orang mabuk tidak boleh menghampiri tempat sembahyang, iaitu masjid. Kalau dia pergi ke masjid orang mabuk hukum dah haram. Pendapat kedua kata. Begitu juga orang yang berjunub, dia tak boleh pergi duduk dalam masjid, haram. Sebab la taqrabus salah, ada perkataan yang mahzuf. Ulama yang kedua faham, la taqrabu mawadhi'as salati, jangan menghampiri tempat sembahyang. Maknanya orang mabuk tidak boleh menghampiri masjid, orang junub pun tidak boleh menghampiri masjid. Daripada ayat ini dua pendapat. Pendapat pertama kata jangan sembahyang orang yang junub dan juga orang yang mabuk. Sembahyang tak boleh, duduk dalam masjid boleh. Kalau pegang pada ayat ini, nak berdebat, berhujah kata orang perempuan haid dan juga junub tak boleh duduk dalam masjid, tak kuat. Taklah kuat. Cina kata taklah kuat. Ayat ini dijadikan dalil tak kuat. Sebab dia dalil ihtimal kita mengaji usul fiqh. Bukan dalil qat'i, bukan dalil jelas. Kita tengok Imam Fakhrul Razi kata apa. Okey, dia kata wa'alam anna itlaq lafz salati ala masjid muhtamalun. Maknanya pendapat yang diihtimalkan. Pendapat yang kedua, wa alaihi aksarun al-muradu bis salah. Hazi fi hadhihi al-ayah nafsus salah. Jangan menghampiri sembahyang bukan tempat sembahyang. Sembahyang itu jangan dekat bagi orang yang mabuk dan juga orang yang junub. Itu pendapat yang kuat Imam Fakhrul Razi kata. Kita tengok tafsir Qurtubi.
Jadi Imam Qurtubi pun mengemukakan dua pendapat. Dalam tafsir Qurtubi pun Imam Qurtubi menyebutkan dua pendapat. Pendapat yang pertama tadi, jangan menghampiri sembahyang. Orang yang berjunub tak boleh sembahyang, orang yang mabuk tidak boleh sembahyang. Jadi tak boleh sembahyang saja, duduk tempat sembahyang masjid boleh. Cuma pendapat yang kedua tadi sebut, tak boleh pergi masjid orang yang berjunub ini, tak boleh duduk dalam masjid. Begitu juga orang yang mabuk. Maknanya dua pendapat itu. Secara kesimpulan, nak pegang, nak dijadikan dalil ayat ini sama-sama tak kuat. Tapi saya nampak, kalau tengok kepada asbabun nuzul, kepada ayat yang kita bacakan tadi, sahabat pergi sembahyang. Mula-mula, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama. Mereka tanya, kamu berhubung dengan arak dan judi. Katakanlah arak dan judi itu lebih besar daripada munafaat keduanya. Peringkat permulaan, minum arak boleh lagi, berjudi boleh lagi. Selepas pada tu, sahabat-sahabat minum arak, sampai nak sembahyang maghrib ini, dekat-dekat nak sembahyang maghrib, minum arak lagi. Lalu daripada kalangan mereka jadi imam selepas minum arak. Jadi imam. Bila jadi imam pening. Imam minum arak. Cuba bayang, lepas minum arak jadi imam. Jadi makmum pun dah pening, jadi imam lagi. Baca sembahyang maghrib, baca ayat Quran, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang kafir, aku sembah apa yang kamu sembah. Sebab pening kepala tadi, sebab mabuk. Tinggal perkataan la. Okey, dengar dia tak? Dia sembahyang. Selepas tu turun ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu menghampiri sembahyang. Bukan menghampiri tempat sembahyang, menghampiri sembahyang, bukan tempat sembahyang. Jadi maknanya kalau ikut Quran, pendapat yang kuatnya, orang berjunub dan juga orang haid tak boleh sembahyang, duduk dalam masjid boleh. Hak kata tak boleh tu betul dah, itu disebut fiqh. Pendapat ni kan berbeza kan. Dalam Quran, kalau yang kuat begitu. Begitu juga disebut di dalam Ayatul Ahkam oleh Ali As-Sabuni. Dia cerita berbagai pendapat juga. Pendapat pertama tak boleh, pendapat kedua kena wuduk dulu, pendapat yang ketiga boleh secara mutlak. Yang terakhir saya baca, ada tafsir Hadaiqu Ar-Rahu wa Raihan. Dia ada 30 jilid lebih. Ini jilid yang ke-6. Dia ada lebih kurang 34 jilid. Dia sebut di sini, okey, pendapat yang kuat dia tafsir macam mana? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, la taqrabus salata. Janganlah kamu sembahyang, ai la tuqimus salata. Siapa-siapa yang sikit-sikit boleh bahasa Arab ni, tengok sikit. Jangan tidur. Tengok saya urang ni. Tengok sikit tak faham pun. Ya ayyuhalladzina amanu bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, la taqrabus salata ai la tuqimus salata. Jangan kamu sembahyang, bukan jangan kamu menghampiri tempat sembahyang. Wa antum sukara ay hada qaunikum nashawa min syurbi syarak. Dalam keadaan kamu mabuk minum arak. Hatta ta'lamu ma taqulun ay ila ma ta'lamuna qabla syuru' fiha ma taqulunahu. Maknanya kena sedar dulu, daripada mabuk baru kamu sembahyang. Kita tengok bi an tufiqu minas sukari. Minas sukar maknanya setelah kamu sedar daripada mabuk. Wala tuqimuha hala qaunikum junuban ay muttasifina bil janabah. Janganlah kamu mendirikan sembahyang di dalam keadaan kamu berjunub. Bukan menghampiri tempat sembahyang, jangan sembahyang. Illa hala qaunikum, kecuali di dalam keadaan kamu abiri sabilin ay musafirina. Setengah ulama faham abiri sabilin, lalu masjid boleh. Itu pendapat ulama Syafi'i. Lalu boleh orang junub haid ni. Tapi dalam kitab ini pula sebut abiri sabilin, bukan maksud lalu dalam masjid, iaitu orang musafir. Orang musafir ini dia tak ada sembahyang,
dia tidak ada air, dia boleh berjunub, baru boleh sembahyang. Jadi tuan-tuan, kalau saya nak baca beratus-ratus kitab bab benda ni, sebab tu saya nak sebutkan benda ni khilaf. Kalau tuan-tuan dengar sepelik, tuan-tuan tanya, kita bincang balik tu, kita jangan ngok-ngek kat belakang. Sebab kadang-kadang orang ngok-ngek pun dia kan ngaji mana pun, bukan ada dalil pun. Lepas ni tutup buku, jangan ada ngok-ngek. Tak puas hati lagi, kita bincang insya-Allah. Okey, saya terus kepada tajuk yang seterusnya. Hukum orang kafir makan daging korban. Ini pun melompat juga orang berbual. Orang lain tak melompat, dia seorang melompat. Kok kalau nak debat ni. Ada salah. Sementara fikir tu saya baca dulu lah. Sila. Ini hadis yang tentang kafir. Ya, semasa itu Aisyah datang haid, tapi dalam ini Rasulullah SAW tidak menyuruh keluar dalam iktikaf. Sambung lagi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hadiyah. Dia ada tambahan yaitu memakai minyak wangi-wangian. Ini macam nak sokong saya. Maknanya Rasulullah ketika masjid dia datang haid. Satu, tak apalah dia terus tambah. Dapat model free kat saya hari ni. Dalam masalah bab haji, Rasulullah tengok bawa Aisyah buat haji. Tiba-tiba datang haid Aisyah, nangis-nangis dia. Tak ada nak selesaikan ibadah haji. Innaki nafisti, adakah kamu telah datang haid? Ya Rasulullah. Aisyah kata. Dia kata if'ali kama yaf'alul hajj illa an tatufi fil bait. Buat semua perkara kecuali kamu jangan tawaf je. Tawaf tak boleh orang haid. Nak duduk dalam masjid boleh. Kaabah tu dalam masjid ke luar masjid? Tak boleh Mekah. Buat apa sahaja sebagaimana orang haji buat. Cuma kamu jangan tawaf. Dalil cukup banyak kalau saya nak baca. Maknanya sahabat saya ni tolong tokong lagi. Okey, saya tak payah ulas. Pak, orang kafir makan daging korban. Saya buka kitab tu besar tu, Majmu' Imam Nawawi. Majmu' Imam Nawawi kan, jilid yang ke-8. Dia kata apa? Waqtalafa fi it'ami fuqara'i ahli zimmah. Ulama berbeza pendapat bagi makan daging korban kepada orang kafir. Farakhasa fihi Hasanul Basri wa Abu Hanifah wa Abu Thawr. Telah memberi kelonggaran oleh Hasan Basri, Abu Hanifah dan Abu Thawr. Abu Thawr ulama dalam mazhab Syafi'i. Dia kata harus. Wa qala Malik ghairuhum ahabbu ilaina. Imam Malik kata kalau bagi kat orang lain aku lebih suka. Kalau bagi kat orang lain aku lebih suka dia. Wa kariha Malikun aidan i'ta' an-Nasrani jild al-udhiyati. Dia juga memakruhkan bagi kulit kepada orang Nasrani. Atau syai'an min lahibiha, ataupun sesuatu daripada dagingnya. Wa kariha Laisu qala fa'ittu bihalamuha fala ba'sa bi akli zimmi ma'al muslimi minhu. Dia kata pula, Lais kata kalau masak pula orang kafir boleh makan. Tapi kalau mentah tak boleh. Pendapat Lais. Lais suruh masak dulu. Hadza kalamul Muzir. Walam ara li ashabina kalaman fihi wa muqtada al-mazhabi. Imam Nawawi pula kata wa muqtada al-mazhabi annahu yajuzu it'amuhu min dhahiyati tatawwu' duna al-wajib. Tetapi pegangan mazhab kami, orang kafir boleh makan daging korban yang sunat, yang tidak melibatkan yang wajib. Wajibnya apa dia? Melibatkan korban yang nazar. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, orang kafir boleh makan, tak boleh makan daging korban, ada dua pendapat. Di dalam Baijuri, di dalam Mata'u Badrin, di dalam Sabil al-Muhtadi, di dalam Iqna' tak boleh.
Dua pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh, hukum dia haram. Pendapat yang kedua, pendapat yang merupakan pendirian mazhab. Pendapat yang merupakan pendirian mazhab Syafi'i. Maknanya pendirian mazhab itu pendapat yang paling kuat daripada pendapat-pendapat beberapa ulama. Dia ada beberapa pandangan ulama. Ini pendirian mazhab. Dia kata apa? Saya ulangi sekali lagi. Wa muqtadal mazhabi. Wa muqtadal mazhabi maknanya pendirian mazhab. Annahu yajuzu it'amuhum min dhahiyati tatawwu. Bahawasanya harus memberi makan akan mereka itu daripada korban yang sunat. Korban yang sunat ini tak melibatkan azhar, korban yang biasa-biasa gitu buat. Tapi tak perlulah tuan-tuan korban tahun ni ambil dari korban pergi penerimaan ganti ke China. Carilah orang Islam kita melampau susah ni. Kok kita berjiran dengan orang kafir, kita buat kenduri kan. Kok dia datang, makanlah. Nak kata pergi cari sampai ke cemur tu, itu kafir kan. Cari cemur, cari apa dia, kain-kain kafir cemur tu. Tak wajib lah. Orang Islam kita susah ramai. Cuma kalau dia datang rumah kita, pergi makan. Saya pernah pergi ke Kelantan beberapa tahun yang lepas, raya haji. Sembahyang di Pulau Melaka, sembahyang Zuhur. Raya yang keempat, Tok Boni Aziz telefon. Dia buat pengumuman. Dia kata sampai yang hadir ni semua pergi makan. Dia buat kenduri sikit dia. Saya pun keluar lah. Dengan Lee pergi belakang. Dengan Lee pergi. Dia pergi makan, saya tengok Cina datang, orang putih datang, India datang. Saya tanya dia, Nek Adli. Kebetulan Nek Adli tu kawan saya. Saya tanya, Syekh, ayah kita buat kenduri apa ni? Orang Cina pun datang, korban. Boleh kau? Saya dah baca kitab ni, biasalah ayah saya. Dia tak tahu kata ayah dia buat apa dia korban bagi orang kafir. Kalau fatwa Ustaz Muhammad Aziz sesat, Nek Aziz sesat. Aku baca kitab tak nak percaya. Sebut Nek Aziz pun nak percaya. Payah orang pai. Kalau tak sebut nama tekun dia, dia tak okey. Sebut kitab dia tak okey. Saya pilih-pilih lah. Nak bincang semua tak ada air dua kolah, tak dua kolah. Markas kita ni tak ada kolah, tak sah ambil semayang. Okey. Dalam I'anah At-Talibin jilid yang pertama, muka surat 33, pengarang kita kata waqtara kasirun min a'immatina mazhab Malikin an-Namba'a la yajuzu mutlaqan illa bi taghayyuri wal jari karakidi wa fil qadim tajri wa fil qadim la yanjusu qaliluhu bila taghayyurin wa huwa mazhab Malikin. Maknanya air ni pendapat yang kedua di dalam mazhab Syafi'i, bahawa tak dua kolah pun tak apa. Kita kata satu jug, satu baldi masuk najis, masuk tak kisah. Selama mana tidak berubah, air itu suci, boleh kita minum dan boleh kita berwuduk. Boleh kita minum, boleh kita berwuduk. Ini pendapat yang kedua di dalam mazhab kita Syafi'i. Tuan-tuan, hari kita jauh ni tuan-tuan mengaji pondok kok. Pondok ke sekolah Arab ke mana masjid, Bughyatul Tulab. Dalam Bughyatul Tulab, muka surat 2, dia kata pada Khasyah zaman dan telah memilih kebanyakan daripada ashab kami, iaitu ulama-ulama Syafi'i, yakni ulama yang mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu, mazhab Imam Malik, bahawasanya air itu tiada menajiskan melainkan dengan berubah. Dan jika tiada berubah, suci ia jikalau sedikit katanya. Walaupun sedikit yang dimaksudkan di sini tidak cukup dua kolah. Di dalam Kifayatul Muhtadi, muka surat 57, dan telah memilih beberapa banyak daripada ulama kita akan mazhab Imam Malik. Dalam bab air ini, kebanyakan ulama Syafi'i pegang ikut pendapat Imam Malik akan bahawasanya tiada najis air itu melainkan dengan berubah, sama ada sampai ia dua kolah ataupun tiada, dan pada qaul qadim bagi Imam Syafi'i. Air itu dalam gelas ni,
jatuh teh cicak, tak berubah, bau, rasa dan warna, boleh minum. Berdasarkan kepada pendapat Imam Malik dan juga kebanyakan ulama Syafi'i. Kalau satu banting lagi boleh, lalu tak lalu itu perasaan. Kita nak bincang masalah hukum. Kita nak bincang masalah apa? Masalah hukum. Dah sejam lebih dah. Kalau semua ni nak tahu lebih lanjut, pergi ngaji di Taman Piana. Saya tak boleh cerita semua. Tak dan. Kalau pening lagi, itu hak dia lah. Kalau pening lagi, pergi kedai luar tu, beli Panadol. Beli Panadol. Nak jelas, pergi mengaji sungguh. Dengar-dengar macam ni, tak jadi. Kena mengaji secara talaqi. Mengaji hadis baru jumpa benda ni tuan-tuan. Kadang-kadang orang pening tu. Aku duduk di pondok dulu dah lama. Saya pun di pondok, alhamdulillah. Tak jumpa. Sebab kita tak melalui sistem pengajian hadis, memang kita tak jumpa lah. Walaupun mengaji mana-mana sajalah dalam dunia ni, dia buat BA ke, PhD ke, dia buat master ke, bahagian syariah ke, usuluddin ke, tamadun Islam, syariah, siasat syariah ke, dia tak jumpa benda-benda ni tuan-tuan. Nak jumpa benda ni, kena ada mengaji, belajar hadis secara talaqi. Baru dibahas benda macam ni. Kita tak jumpa. Saya pun dulu masa saya belajar di pondok, saya tak jumpa dari ni. Setelah saya belajar hadis, alhamdulillah, Allah Ta'ala takdirkan saya belajar di Pakistan. Dapat peluang belajar hadis ini. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Kitabul Asar, Ma'ani Asar Imam Abu Tahawi, Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Abu Hanifah. Hampir 10 kitab ni saya belajar, baru saya jumpa. Bila lagi kita mengaji hadis, lagi nampak jahil, lagi rasa tak ada ilmu. Kan, itulah orang mengaji sikit-sikit 2-3 kitab, kitab Jawi, kitab kuning dia rasa anjing. Orang mengaji hadis tafsir, dia rasa jahil. Lagi mengaji lagi tak tahu. Yang Sani sebut, orang mengaji kitab Jawi ni ahlul kitab. Saya ingat ahlul kitab ni Yahudi dan Nasrani. Dia kata ahlul kitab ni orang mengaji kitab Jawi. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita lagi mengaji lagi, nampak kita tak pandai, kita jahil. Yang nak bagi rasa alim, nak bagi rasa hebat, tak usah mengaji. Oh, maksud apa? Masa hebat. Okey, dah lama dah saya cakap, saya sudah berfungsi balik lah. Tuan-tuan nak tanya ke, nak bincang ke, nak berzakarah ke, sila. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Fatul Razi Abdul Rahman. Sejam setengah hampir kita berdiskusi, bermuzakarah ilmiah. Jadi sebenarnya kita tadi di awal permulaan majlis kita kata dua hala, supaya tak adalah ustaz saja yang ustaz bercadang untuk dengar pendapat-pendapat dan juga hujah-hujah ataupun pandangan-pandangan lain daripada sahabat-sahabat. Jadi jika ada lagi yang mungkin yang tak sentuh oleh ustaz, boleh kita tanya sekarang sebelum kita tangguhkan. Tak apa, kita sebenarnya tak ada apa masalah. Bukannya nak mencari kesalahan dan sebagainya. Kita cuma bermuzakarah, berbincang. Kerana selama ustaz bercerita dan sebagainya, kita dengar macam-macam yang tak enak lah. Dan ustaz sampai mungkin mencik mata lah, mengenangkan jika 13 tahun ustaz kata mengajar masa tahun pertama sepatutnya dah tanya dah. Bukan tahun ke-13 tanya. Nak cerita yang ragu, yang keliru dan sebagainya. Mungkin itu adalah hikmah-hikmah kita mengaji lah. Saya pun tak masih belajar. Kita semua belajar. Semua mencari ilmu. Jadi alhamdulillah kita semuanya untung. Ustaz yang kita kata menguasai ilmu hadis, kita belajar dengan orang yang menguasai. Kita rujuk jika ada apa-apa permasalahan. Jadi saya buka lagi, mungkin ada yang nak tanya. Kalau tak ada, tak apa, kita kena bercakap. Kita kena bercakap. Kita minta sahabat kita daripada Cemur. Boleh tak? Komen sikit. Lama mengaji dengan ustaz daripada Cemur, saudara di kita. Cakap di situ ke apa? Seminit atau 2 minit. Apa ulasan tentang mengajar hadis selama mengikuti pengajian?
No comment kita nanti dulu. Saudara Mak ada? Tak ada ya? Cik Kuping, minta sikit seminit atau 2 minit cakap. Betul ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Surau Ujung Tanjung lah, yang mengambil Ustaz Razi sebagai guru kami untuk mengajar Pak Harun Mazi dan Karang Syekh Idris Al-Marbawi. Sepanjang kami di Surau Ujung Tanjung tidak ada permasalahan apa, sebab kami secara terbukanya akan berbincang. Sekiranya ada satu konflik ataupun permasalahan yang kita rasa meragu-ragukan, kita akan bincang, dan saya pun akan membuat rujukan semula melalui internet dan permintaan sebagainya, dan bertanya pada kita dengan ustaz-ustaz lain. Dan saya juga merakam setiap kali ustaz ni membuat kuliah, saya akan rakam dengan video, dan sekiranya benda tu sahih, saya akan gunakan dalam YouTube. Kita tengoklah dalam YouTube. Dan sepanjang yang saya berada di Surau Ujung Tanjung, belumlah ada lagi suara-suara sumbang yang saya dengar setakat ini. Allah akan datang, Allah akan Allah ajar. Jadi sekian. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Cik Kuping, Wakil Ujung Tanjung. Tak ada apa-apa yang menimbulkan, kerana terus bertanya. Memang yang cantiknya kita terus bertanya jika ada kekeliruan. Ada juga saya ikut Ustaz ajak pergi sampai ke mana? Ke Manong kan. Memang banyak soalan. Orang lama bertanya. Jadi dia tengok sesi 2 hala tu menarik lah. Kerana kita meraihkan nak pegang apa ilmu ataupun apa yang dia mengaji masa yang dulu, silakan Ustaz kata kan. Jadi okey, jadi kita terus pada sebenarnya kita ada Zul daripada Talang ni. Kita nak datang mungkin ada hal daripada ni kawan Zul ni. Siapa nama saudara daripada Candan. Kita bagi pandangan sikit selama mengaji dengan Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili daripada Magetan Danian. Ada saya lah ya. Dalam ilmu agama ni, kami yang pada hadis Nabi kata, tinggal suatu perkara akan memegang tu akan selama-lamanya, itu Al-Quran yang hadis. Jadi kalau kita tak payah ragu lagi kalau tak Quran hadis, itu dah yang paling benar. Pendapat ulama masih boleh kita pertikaikan lagi. Sama kita cak betul. Terima kasih. Cantik sangat kan? Perasan daripada saya kita daripada Karang Budiah ni, Masjid Budiah ni memang ada. Dan dia mengaji, sahabat kita mengaji di Taman Piana. Memang cukup istiqamah kan? Selagi kita berpegang pada Al-Quran dan Hadis, kita insyaAllah tak sesat. Dan yang itu yang terbaik. Memang cantik tengok Razak. Daripada Cik Mat. Pada benda, minta mungkin ada sikit nak cakap seminit, 2 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jumat bin Kamarudin, duduk di kampung Begitu. Masa belajar dengan Ustaz dan kitab Bulughul Maram, dia menegakkan bab perikobah, bab suci, bab semayang dan sebagainya. Semua sekali dengan kitab Bulughul Maram. Selama ni yang kita faham, macam saya dulu belajar, kita belajar sekolah biasa. Tak ada belajar mana dah belajar bab ambil wudu, cara ambil wudu. Tapi tak ada cuma sekadar untuk dari mana asalnya wudu itu macam mana. Tapi apabila kita belajar hadis, alhamdulillah kita faham dari mana asalnya wudu itu, dari mana asalnya semayang. Alhamdulillah, mana kita faham, mana kita ada dalil apa yang kita buat. Contohnya dalam kitab Bulughul Maram,
Saya ni minat main motocross. Kalau perempat tu kan mau juga. Tapi buat kerja sia-sia ke? Tapi kita tengok dari segi hati sebab orang mana Nabi menggalakkan kita menunggang kuda di juga mana. Zaman Nabi ada kuda. Sama sekarang kita buat kita ada kuda, kita ada buat motocross. Kita layan tu cross, kita lompat macam kuda gitu kan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Encik Mat kita. Jadi alhamdulillah masyarakat wakil ni kita minta ni wakil daripada Taman Unggar Raya Haji Marwan Pengurusi Darul Shifa. Mana nak cakap dulu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mengikuti usaha pergulatan ini selama 2 tahun. Dasar ilmu ini kita mesti bersumber kepada hadis Rasulullah dan kitabullah. Imam Syafi'i pun kita boleh pertikaikan pasal dia daripada hadis Rasulullah, tapi dia menyampaikan. Kalau Imam Syafi'i pun kata wa inna sahal hadisu fa huwa mazhabi. Kalau dia kata kalau ada satu hadis sahih itu adalah mazhab kamu, kenapa kita yang ni bukan Syafi'i boleh menolak? Bermakna dia bukanlah syahid dengan satu pendapat. Saya ambil contoh pada masalah kunut lah. Imam Syafi'i dia memang syahid dengan kunut. Tapi apabila dia pergi karya Maliki, dia tak buat kunut apabila dia jadi imam. Tapi apa karya Maliki kata kenapa tak buat kunut? Aku meraihkan pendapat Maliki. Jadi kalau Imam Syafi'i boleh meraihkan, kenapa kita tak boleh? Jadi saya rasa kalau tuan-tuan baca kitab daripada Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Halal wal Haram, dalam awal sekali cakap, saya begitu dia mengatakan bahawa cukup tidak rasional apabila kita mengikut satu mazhab saja. So tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendirilah. Kalau yang baik itu mesti dari Allah SWT. Tapi apa yang saya cakap ni, wallahu a'lam. Tuhan itu lebih mengetahui dari saya. InsyaAllah. Terima kasih. Encik Marwan. Makhir Ustaz minta makhir daripada Lani. Minta cakap 1 minit. 1 minit Ustaz dia cakap lama dah. Ustaz kata nak minta sahabat-sahabat cakap 1 minit. Isiko. Yang muda. Suara orang muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kami ni sepakat ni tak ada salah. Kami kita sebut selama 2 tahun itu baru balik. Kemudian saya pun itu baru di Taman Gana. Setakat ni seperti yang saya boleh kata lah, adalah kami menguling-uling pun mungkin kita buat hukum. Jadi aku pun kami ucapkan terima kasih lah kepada Ustaz Razi. Allah. Okey. Terima kasih. Tak ada sampai kemudian ni? Tak ada. Sampai nampak kemudian ni. Jadi ya alhamdulillah. Terima kasih. Sebenarnya ada seorang ni memang nak cakap dulu tadi. Sepatutnya pengurusi majlis, Dr. Fadil. Di belakang dia nak cakap dulu, dia nampak. Okey, silakan. 2 minit. Dulu mic. Tak sampai ke? Sampai tak? Begitu. Syukur. Sampai. Sepatutnya Dr. Fadil duduk depan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan guru saya Ustaz Fadil dan juga sahabat saya Cikgu Masri. Jadi alhamdulillah saya dah lama juga lah, lebih pada dekat 8 atau 9 tahun lah saya mengikuti kuliah Ustaz ni. Kali pertama saya dengar Ustaz cakap kura-kura boleh makan, labi-labi boleh makan. Saya bengang Ustaz ni sebenarnya. Tak canggah dengan apa yang saya belajar. Okey. Tapi walau bagaimana tuan-tuan, kita kena rasional bukan emosional. Jadi saya pun pernah berdebat juga lah, berpeluh tu kami dua orang. So saya kata saya bawa tu guru saya. Adalah sekian-sekian tu guru saya. Jadi berhujah lah. Tapi metodologi Ustaz ni bagus. Dia meraihkan. Bukan dia kata pendapat tu salah, tapi dia kata pendapat ni ada satu pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D, pendapat dan macam-macam pendapat. So itulah saya rasa kita kena ambil metodologi Ustaz ni dalam kita menyampaikan dakwah. Sebab saya pun kadang-kadang kontak macam-macam Ustaz. Saya yang menganggap mereka tu setengah tu memang tak ada maklumat.
Bila kita ada masuk inilah peluang kita lah, kita dah dapat ilmu ni. Saya rasa sesuai lah. Semua sekarang kita kena bergerak lah. Jangan kita kata tukar masa lagi. Bagi saya perkataan itu tak sesuai. Kalau kita kata tukar masa, mana benda pun tak sesuai. So inilah masanya kita bangun. Biar permulaan memang orang, saya pun kena kata macam-macam. Orang masa macam-macam saya kena kutuk dengan tutup setengah-tengah untuk guru. Saya rancang telefon macam-macam ni, memang kena kutuk. Setengah tu meraihkan, setengah tu dia cuba nak menjawab tapi tak betul. Dia nak cuba juga, dia dah mula saya jenuh suku perangkap kan. Perangkap tu tanya dulu, macam babi lah sebagai saya. Hari ni saya telefon. Dia kata, ijma' ulama, sepakat ulama. Tak betul. Dan sebulan kemudian, saya dah tahu benda tu. Saya buka, minta maaf Ustaz, saya dah baca dalam kitab ulama. Saya kata belilah. Boleh di kamar. Setengah tu nak dimarah pula. Tapi tak apa, itu dakwah. Tak apa, kita kena bangun. Biar awak kata apa pun, tapi saya rasa mesej ni kita sampai. Dan bagi saya sebenarnya metodologi Ustaz ni sesuai dengan pemikiran macam orang yang intelektual, sains dan sebagainya. Tak kira siapa yang sangat sesuai. Sebab kita memang diajar, dalam sains sendiri diajar supaya mesti setiap satu benda tu mesti ada bukti ataupun evidence base lah. Dalam kami, dunia kami perubatan mesti ada evidence base. So sangat sesuai. So saya ucapkan tanya kepada semua tuan-tuan dan perempuan, teruskan perjuangan ini dengan sangat mulia dan kita jadikan ini sebagai modal lah untuk kita nyampaikan dakwah, insya-Allah. Dan satu lagi saya pesan, kita jangan emosional. Kita kena rasional lah. Kita kena main psikologi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi masa mesti tahu lah cara hikmah saja. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Badi. Haji Yusof nak tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara penting dalam hidup kita ini ilmu. Jadi kalau kita membiarkan diri kita dalam keadaan tidak berilmu, ini terjadinya. Jadi saya hanya menyarankan supaya kita yang berada di sini pakar-pakarlah kita menghabiskan masa ini untuk menadah kitab. Kalau di sini sudah ada ditakdirkan seorang ilmuwan hadis, apa kita tidak ramai-ramai untuk mendapatkannya. Tadi kita dengar bahawa kita hidup ini tidak akan sesat melainkan kita tidak sesat kalau kita berpandu kepada Quran dan hadis. Kalau kita biarkan ianya tidak dipecah dan ke mananya, kita akan sesat selama-lamanya. Kita hanya berkatakan kita berpandu Quran. Betul lah kita berpandu Quran. Betul lah kita dah baca Quran dan faham Quran. Dan itu juga hadis. Kita dengar hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya. Tapi sejauh mana kita sudah membaca atau mengkajinya? Jadi ini hanya persoalan yang perlu kita hadapi di hari ini. Jangan sekadar kita kata kita hanya berpandu kepada Quran dan hadis, tapi kita tidak pun kita hanya baca. Kalau Quran itu baca saja, faham tidak? Yang ini kena ubah. Kita kena ubah sikap kita kadar Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yusof, wakil pengaraya surau pengaraya kami ini, surau pengaraya. Jadi kita menafaatkan, macam Tuan Haji cakap, kita menafaatkan ilmuwan ataupun Ustaz Al-Qurazi yang ada ilmu tentang hadis, kita menafaatkan. Kerana kita tak ada, jadi kita gunakan. Kita nak mentelah bertalaki, insyaAllah. Jadi Ustaz Amrah dia nak bercakap juga, pasal dia biasa mengajar. Dia nak bercakap, dia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Muslim, kepada Ustaz dan para jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita dipertemukan, dihimpunkan untuk sama-sama mendapat maklumat yang lebih tepat agar kita terhindar daripada cakap-cakap di belakang. Jadi dari sudut pengalaman saya, asalnya saya pelajar pondok juga. Tetapi bila mana kita mendalami ilmu hadis, mana kita mendapat satu kelapangan, rasa lebih selesa akan untuk kita beramal. Dulu saya kadang-kadang bermasalah dengan masalah air ini. Tetapi bila mana kita lihat kepada hadis, Nabi mengatakan tidak yusrul, agama itu mudah. Tapi bila mana kita lihat kepada pendapat-pendapat ulama yang dalam kitab yang biasa kita belajar, kita rasa agak susah. Kan? Masuk sikit air dah berubah jadi, masuk lagi sikit dah berubah. Jadi susah. Di manakah adil yusrul itu? Tapi bila mana kita belajar hadis, di mana nampak keterbukaan dia,
mana kita rasa lebih selesa. Dan juga bagi saya, kalau kita lihat kepada Imam Syafi'i sendiri, dia pun boleh mengubah akan daripada kaul qadim kepada kaul jadid. Kita sebagai pengikut Imam Syafi'i, kenapa kita tak boleh berubah kan kepada pandangan-pandangannya yang lebih tepat yang berdasarkan kepada dalil dan juga Al-Quran. Jadi sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Amrah. Cantik sangat ulasan Ustaz Amrah ni. Lama di Majlis Pondok. Jadi kita ada satu wakil ni, memang orang besar ni ADK. Ustaz Yusri tak sikit pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bahagia Safar Razi, yang saya hormati pengurusi majlis, serta sahabat-sahabat dan saudaraku sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita telah diberi peluang untuk mendengar tazkirah dan juga muzakarah yang amat bermakna bagi kita. Mungkin ada di kalangan kita ni masih ada lagi yang tidak tahu, ya, masih lagi terpinga-pinga. Jadi terus terang saya cakap, ilmu Allah Ta'ala ni luas, ya. Kalau dibandingkan dengan air laut ni pun tak cukup luasnya ilmu Allah Ta'ala ni. Jadi saya haraplah pada saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku sekalian, tuntutlah ilmu, ya. Tuntutlah ilmu, tuntutlah ilmu. Yang tak faham, carilah ilmu, ya. Jangan terpendam sehingga akan menjadi kita ni menjadi gelap gelita, ya, gelap gelita. Jadi saya seru kepada saudara-saudaraku sekalian, di Taman Impiana ni insya-Allah kita akan mengadakan majlis ilmu hadis pada hari Rabu, Khamis, Jumaat, dan insya-Allah kita akan buat satu tempat khusus untuk belajar hadis, ya. Kita akan cari, iaitu dinamakan sebagai Darul Hadis. Kita akan cari tempat di Taman Piana. Pulanglah pada tuan-tuan, ngajilah daripada pagi sampai ke pagi pun tak apa. Jangan bagi Ustaz Fawzi tidur, kita mengaji, ya, mengaji. Carilah tuan-tuan, saya mengaji lama, tentang apa nama hadis ni. Makin lama makin tak reti, makin lama tak reti. Saya jumpa Ustaz Razin mengaji pula Sunan Sittah ni. Ya Allah, itu pun sikit sangat ilmu yang saya ada kan. Ngajilah, ya, tuan-tuan. Seronok ngaji ni. Sebab lah bertambah lagi dia ada apa nama pendapat ulama yang dira'yu, banyak yang berbahas. Tu yang paling kita seronok sekali, ya. Jadi kalau nak dapat seronok ni kena ngaji lama lah. Jangan sejam 2 jam muak tak maunya, ya. Jadi kena ngaji lama. Jadi wallahu a'lam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yusri selaku pengerusi Surau Taman Piana. Ya, alhamdulillah kita dah dengar ulasan kupasan daripada rakan-rakan kita. Dia alhamdulillah syukur kita kepada Allah Taala sekarang 10.40. Izinkan saya sikit je lagi. Tadi Ustaz pesan, saya sebenarnya saya suka duduk di bawah. Di atas ni rasa gayat kan. Jadi kita sebenarnya ada satu usaha, satu ikhtiar untuk kita bangunkan Darul Hadis. Darul Hadis Al-Marbawi. Nama dah bagilah. Darul Hadis Al-Marbawi seperti nama Marbawi. Dan ulama besar kita Syekh Idris Al-Marbawi. Jadi insya-Allah buat pengetahuan sahabat-sahabat, kita dana sekarang hampir 200,000. Hampir 200,000. Dan ada janji-janji insya-Allah yang akan ditambah lagi, pecah hampir hingga 500,000. Jadi tugas kita adalah untuk sama-sama kita bangunkan, kerana Darul Hadis Al-Marbawi ini adalah milik semua. Tidak ada siapa-siapa yang punya. Bukan Ustaz Fawzi punya. Jangan dia kata ni dia punya. Bukan. Di manakah ataupun bilakah bermulanya idea? Saya tak tahu macam mana saya pun boleh
berkawan, bersahabat dengan Ustaz Fakhr Razi, dan kita pun sebenarnya semua bersahabat. Jadikan hubungan mengaji ni kita kenal nama dan wajah rakan-rakan kita ni kerana kita ni bersahabat. Saya yakin bertemu dan berputusan Allah Ta'ala banyak manfaatnya. Jadi Ustaz Fakhr Razi minta saya satu hari lah saya cerita sikit. Selepas dia Ustaz mengajar di Kolej Islam Islam sekarang ku Wisas. Ustaz kata kita nak start mental ni. Saya ingat apa benda kan, kita nak jadikan satu pakat kedua. Pakat dah kita dah kenal lah, Ustaz Jamaluddin Haji Ahmad di Kota Lama Kiri. Ustaz kata kita nak jadikan pakat kedua di Lembuk Membau. InsyaAllah saya kata. Tapi kita buat nama dia Darul Hadis. Saya kata saya setuju sangat lah, kerana bab kita mewakafkan diri untuk agama, mendirikan bangunan ke, sedekah, wakaf kitab, wakaf wang tunai, wakaf tanah, wakaf kereta ke, wakaf kenderaan ke, untuk agama Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala akan kira, akan hitung. Jadi saya berazam lah, saya kata dalam usia yang kita tinggal berbaki berapa hari, berapa saat ni, kita sama-sama, bukan milik siapa-siapa, generasi kita dan generasi yang akan datang akan memanfaatkan. Buat pengetahuan sahabat-sahabat, kita anak murid Ustaz lah, Ustaz Saufi, ramai kenal kan? Ustaz Saufi belajar berapa Ustaz? 10 tahun dengan Ustaz Fakhr Razi, 10 tahun. Dan Alhamdulillah sikit hari lagi akan bergelar Doktor Saufi. Dia buat bidang hadis. Inilah hasil yang Ustaz pupuk dan Ustaz bimbing. Ustaz Saufi ni alim lah, tapi berguru, bertalaki setiap Isnin malam di rumah. Dan saya pun yang jahil ni tumpang juga. Ustaz kata datang, jangan malu, datang dengar, tadah kitab dan sebagainya. Kalau ikut masa tu memang penat dan sebagainya. Tapi kalau Ustaz Saufi yang dah alim pun dia belajar, dan akhirnya sekarang dah tamat, insyaAllah tamat, kita nak lahirkan lagi ramai lagi Ustaz macam Ustaz Saufi. Dan insyaAllah akan menyusul Ustaz Muhammad Husin. Kenal kan? Ustaz Muhammad Husin, Setiausaha Masjid Rizwaniyah, pun bertalaki dengan Ustaz, akan dalam masa 3 tahun lagi akan bergelar doktor juga. Jadi inilah hasil-hasil daripada mengajar Ustaz, yang sebenarnya Ustaz dah beritahu. Selepas ni buku rujukan cukup banyak, kitab rujukan cukup banyak, dan asingkan ramai lagi. Jadi kalau tuan-tuan ada anak, ada cucu, ada cicit yang mungkin kita kata biarlah jadi ulama tu nanti. Kita semua nak orang-orang ulama kan dalam keluarga kita. Kita rintis jalan untuk bangunkan Darul Hadis. Jadi insya-Allah sama-sama kita memanfaatkan program pada malam ni. Dan jika ada saudara mara kita yang berhajat untuk mewakafkan dari segi tanah, wang tunai dan sebagainya, maklumkan kepada Jawatan Kuasa Pembangunan. Kita ada Jawatan Kuasa Pembangunan. Ustaz Yusri tadi, Ustaz Yusri yang cakap tadi adalah setiausaha dia. Setiausaha Jawatan Kuasa Pembangunan Darul Hadis. Di sebelah ada pengurusi Darul Syifa merangkap bendahari Darul Hadis Al-Marbawi. Kita letak orang-orang yang memang sama-sama kita. Saya AJK. Jadi dan Ustaz ramai lagi dalam ni, Haji Yusof sendiri pun kita minta bantu bagi semangat dalam Jawatan Kuasa ini. Dia Alhamdulillah. Dr. Fadil, AJK, ramai lagi Ustaz-Ustaz, Cikgu Yusri yang berada di Melenggung selaku penolong setiausaha yang bantu Ustaz Yusri. Dan semua ni sebenarnya adalah ada tugas-tugas pembantu agama, pembantu kita bangunkan Darul Hadis. Jadi sama-sama kita buat, kerana ini adalah milik masyarakat setempat, Lembuk Membau, Kuala Kangsar, Perak. Sebenarnya kita wujudkan satu Darul Hadis di negeri Perak ni. Yang kalau tuan-tuan tahu, di Kelantan ada Darul Kautsar, Maulana Asri, dan siapa lagi yang alimnya, Maulana Asy'ari. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube Maulana Asri, Maulana Asy'ari. Kalau ni di belah utara Dr. Asri,
ya. Di Kedah pun ada dan sebagainya. Kalau di Kuala Lumpur di Seri Petaling mengajar hadis ya, di Seri Petaling. Perak tak ada ni. Kita lah pencetus dan insya-Allah Allah Taala izinkan kita wujudkan satu tapak, satu bangunan Darul Hadis Al-Marbawi yang insya-Allah Ustaz Fakhur Razi selaku mudir yang akan memajukannya dan bersama-sama kita. Jadi saya mohon maaf mengambil masa kita pada malam ni. Ustaz Fakhur Razi ada nak cakap ni? Tak ada lah. Jadi kita tutuplah dengan doa insya-Allah. Bismillah.